Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak tingkatan 3 SMK YTR, terutamanya kelas 3 UPM dan 3 UIAM. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bab 1 tingkatan 3 KSSM yang mana tajuknya ialah kedatangan kuasa barat. Okey, baiklah anak-anak, dalam tajuk ini anda akan belajar tentang kestabilan dan kemakmuran negara, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan, dan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Untuk hari ini kita akan memfokuskan tentang 1.1 kestabilan dan kemakmuran negara, yang mana pada akhir pembelajaran murid akan dapat menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, yang mana pengenalannya ialah anak-anak boleh merujuk buku teks ya, buku teks sejarah tingkatan 3. Okey, negara kita mewarisi sistem beraja dan pentadbiran yang mantap. Sistem pentadbiran, perundangan dan struktur sosial masyarakat yang tersusun dan sistematik, muafakat golongan pemerintah dengan orang yang diperintah menyebabkan hubungan luar dapat dijalinkan dengan berkesan. Jadi kestabilan negara kita ni dikaitkan dengan pemerintah yang bijaksana, yang dapat mentadbir dengan cekap dan mempunyai struktur sosial masyarakat yang tersusun dan sistematik. Kerjasama antara masyarakat dan golongan pemerintah juga menjamin kestabilan negara kita. Baiklah, kita tengok sistem pemerintahan yang terdapat di negara kita. Okey. Yang mana yang pertama ialah sistem beraja. Sistem beraja ini diwarisi dari KMM, iaitu singkatan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sistem pemerintahan awal di negara kita adalah berasaskan kepada sistem beraja. Cikgu ulang dan ingatkan kepada anak-anak, ialah sistem beraja yang mana diwarisi dari Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jika anak-anak tengok ya, pada struktur piramid ini, okey, sistem pemerintahan beraja ni diketuai oleh sultan yang mana memerintah negeri. Kemudian di bawah sultan ialah pembesar yang mana mentadbir jajahan atau daerah, dan yang di bawah pembesar adalah penghulu. Penghulu ataupun kita ada di setengah tempat memanggil sebagai penggawa, yang mana mentadbir mukim ataupun kampung. Okey, di sini kita boleh tengok ya. Okey, tugas sultan, tugas pembesar dan juga penghulu. Yang mana jika soalan akan bertanya apakah tugas pembesar. Jadi anak-anak kena take note, okey, tugas-tugas. Tugas-tugas pembesar, tugas-tugas sultan dan tugas-tugas ketua kampung. Okey. Jika dilihat di sini, okey, tugas sultan ialah sultan mengetuai pentadbiran peringkat negeri, menjamin lambang kedaulatan negeri dan dibantu oleh kerabat diraja serta pembesar. Okey, jadi tugas sultan ialah untuk mengetuai pentadbiran peringkat negeri, menjadi lambang kedaulatan negeri. Okey. Dan sultan ini dibantu oleh kerabat diraja serta pembesar. Okey, seterusnya pembesar dilatih oleh sultan untuk, tugas pembesar adalah untuk mentadbir jajahan dan daerah serta menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi jika ditanya apakah tugas pembesar? Tugas pembesar ialah untuk mentadbir jajahan dan daerah. Okey, lagi tugas pembesar ialah menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, manakala seterusnya kita pergi kepada kampung yang ditadbir oleh penghulu, yang mana tugas penghulu
iaitu sebagai ketua kampung atau mukim untuk menyampaikan arahan raja atau pembesar. Okey, kita tengok strukturnya. Jadi cikgu nak anak-anak salin dalam buku nota, lukis piramid sistem pemerintahan beraja yang mana di atasnya diketuai oleh sultan. Okey, di bawah sultan ialah pembesar dan di bawahnya adalah penghulu. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Bagi pemerintahan di negeri Sembilan. Okey, sistem hierarki pemerintahan di negeri Sembilan kalau dilihat dia berbeza dengan negeri-negeri lain. Okey. Di negeri Sembilan kita tak panggil sultan. Sebaliknya kita gelarannya adalah gelaran yang paling tinggi diketuai oleh Yang Tuan Besar, diikuti oleh undang. Okey, seterusnya lembaga. Di bawah lembaga ialah buah pak. Di bawah buah pak ialah anak buah dan ibu saku. Okey, kita boleh tengok di sini. Okey, di sini ialah hierarki pemerintahan di negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita tak panggil sultan. Sebaliknya gelaran ketuanya adalah Yang Tuan Besar. Okey, di bawah Yang Tuan Besar itu ialah undang, di bawah undang lembaga. Okey, anak-anak boleh tengok Di bawah lembaga ialah buah pak dan di bawah buah pak ialah anak buah dan ibu saku. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ibu saku ni? Okey, ibu saku ialah individu yang mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal usul kelompok, keluarga yang diwakili oleh ibu saku terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buah pak. Jadi maksudnya, okey, anak buah dan ibu saku ni dia terlibat dalam pemilihan buah pak. Buah pak memilih lembaga, lembaga memilih undang dan undang memilih Yang Tuan Besar. Yang ini juga cikgu nak anak-anak salin dalam buku nota Okey, manakala kita tengok sistem pemerintahan di Sabah dan di Sarawak. Okey, sistem pemerintahan di Sabah dan di Sarawak ni terdapat 3 sistem di Sabah dan juga terdapat 2 sistem pemerintahan di Sarawak. Okey, di Sabah, sistem pemerintahan di Sabah terbahagi kepada 3 sistem, iaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan dan sistem ketua bebas. Okey, manakala kita tengok sistem pemerintahan di Sarawak terbahagi kepada 2 sistem, iaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Okey, ini anak-anak sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di negeri yang mana diketuai oleh sultan. Sistem pemerintahan di negeri Sembilan yang diketuai oleh Yang Tuan Besar. Dan juga sistem pemerintahan di Sabah yang mana terdapat 3 sistem. Dan sistem pemerintahan di Sarawak yang mana terdapat 2 sistem. Okey. Baiklah, kita tengok kestabilan perundangan dan hubungan luar. Okey, yang mana sistem perundangan ni diperlukan dan sangat penting dalam menjamin kestabilan dan keamanan sesebuah negeri ataupun keamanan sesebuah negara. Jika kita tengok negara kita telah mempunyai sistem perundangan sendiri. Okey, dalam sistem perundangan ni anak-anak, cikgu ingin terangkan bahawa terdapat 2 jenis sistem perundangan yang diamalkan sejak zaman Kesultanan Melayu dahulu. Okey, iaitu 2 jenis sistem undang-undang itu ialah undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Okey. Jika anda lihat pada slide ini, okey, undang-undang tidak bertulis juga dikenali sebagai undang-undang adat, iaitu contohnya adat berpatih dan juga adat temenggung. Okey, manakala contoh undang-undang bertulis, okey, ialah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Okey, cikgu nak anda ingat negara kita mempunyai sistem perundangan 2 jenis
sistem undang-undang iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis atau juga dipanggil sebagai undang-undang adat. Contoh undang-undang adat ni ialah adat berpatih dan juga adat temenggung. Manakala contoh undang-undang bertulis ialah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, kenapa dinamakan Undang-Undang 99 Perak? Okey, ini kerana terdapat 99 peraturan dalam Undang-Undang 99 Perak. Disebabkan itulah dinamakan sebagai Undang-Undang 99 Perak. Okey. Manakala di Sarawak dan Sabah, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi sejak turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Okey, jadi awak kena ingat ya, sistem undang-undang ni ada dua, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis atau kita panggil sebagai undang-undang adat. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi yang seterusnya. Okey, kita habis kepada perundangan. Okey. Kemudian kita pergi kepada kestabilan negara kita juga disebabkan oleh hubungan luar. Kestabilan negara kita dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan juga sosial. Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing, terutamanya dari segi hubungan perdagangan dengan British dan juga Belanda. Okey, kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Okey, jika ditanya soalan, apakah faedah daripada hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan? Anak-anak boleh jawab. Okey. Hasil daripada hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Itu adalah faedah daripada hubungan diplomatik dan perdagangan yang terjalin dengan negara-negara luar, terutamanya negara-negara kuasa besar seperti British, Belanda, China. Baiklah. Seterusnya 1.1.2 kemakmuran hasil bumi dan hasil alam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemakmuran ni ialah kekayaan yang terdapat di negara kita. Kekayaan yang terdapat di Tanah Melayu. Tanah Melayu ni di mana Tanah Melayu? Masih ada ke sekarang? Tanah Melayu memang masih ada, tetapi namanya telah ditukar. Okey. Jika sebelum ni kita panggil dia sebagai Tanah Melayu, sekarang namanya adalah Semenanjung Malaysia. Kawasan Semenanjung Malaysia tu ialah merupakan kawasan Tanah Melayu. Semenanjung Malaysia ni ialah negeri-negeri di Semenanjung selain daripada Sabah dan Sarawak. Okey, hasil bumi dan hasil alam. Okey, kemakmuran hasil bumi dan hasil alam yang terdapat di negara kita. Okey, mula-mula kita tengok dulu hasil bumi. Okey, hasil bumi yang terdapat di negara kita ialah, okey, negara kita kaya dengan bahan galian seperti biji timah, emas, perak. Kalau kita tengok hari ni, yang paling mahal sekali ialah emas. Okey, emas, perak, biji timah yang merupakan hasil bumi yang paling berharga dan terdapat di negara kita. Okey, macam mana cara untuk mendapatkan emas, perak dan timah ni? Bagaimana? Apakah kaedah yang digunakan? Okey. Kaedah yang digunakan oleh masyarakat tempatan pada ketika itu ialah
kegiatan melombong yang mana menggunakan dua kaedah iaitu mendulang dan melampan. Okey, di mana mereka mendulang dan melampam ni? Iaitu di kawasan lembah sungai. Okey. Kemudian kita tengok hasil alam. Okey, apakah hasil alam yang terdapat di negara kita? Okey, seperti yang kita tahu, negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus, daman dan rotan. Dan hasil kekayaan dan kemakmuran yang terdapat di negara kita inilah sebenarnya yang menarik kuasa barat, kuasa luar untuk menjajah negara kita. Okey, selain kaya dengan hasil bumi, negara kita juga kaya dengan hasil alam. Okey, seperti sumber hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan juga rotan. Okey. Kita tengok hasil rimba negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah yang mana terkenal dengan hasil hutan seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutung, kayu gaharu dan kayu cendana yang dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan juga India. Selain itu, negara kita juga kaya dengan hasil laut. Hasil laut. Contoh hasil laut yang terdapat dengan negara kita yang mana mempunyai nilai yang sangat tinggi seperti sirip ikan hiu, timun laut, rumpai laut dan juga mutiara. Mutiara ni kita gunakan untuk apa? Untuk membuat barang perhiasan, barang kemas kan. Kalau timun laut juga dikenali sebagai, cikgu sebut timun laut mesti anak-anak confuse kan. Kalau cikgu sebut gamait, mesti anak-anak boleh bayangkan kan gamait. Ataupun kita panggil sebagai timun laut. Okey. Kita tengok memanfaatkan hasil alam. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Tanah Melayu ni sangat kreatif. Masyarakat tempatan mempunyai sifat kreatif dan berkemahiran tinggi dari dulu lagi dengan berjaya menghasilkan kraft tangan daripada sumber alam. Daripada hasil hutan tadi tu mereka gunakan untuk menghasilkan kraft tangan. Contohnya daun mengkuang, daun pandan, daun nipah dan buluh dianyam menjadi tikar dan bakul. Maknanya masyarakat dulu dia tahu bagaimana untuk memanfaatkan sumber alam yang terdapat di dalam hutan di negara kita. Okey, kemudian masyarakat Melayu juga mahir dalam bertukang kayu, membuat perabot daripada rotan dan menempa alat senjata tradisional. Kalau kita tengok perabot rotan zaman sekarang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan harganya juga agak mahal. Okey, di Sarawak pula terdapat juga kegiatan menenun kain puar dan menyulam selendang. Kalau kita tengok hasil keras tangan zaman sekarang yang dibuat daripada tangan, yang ditenun, yang disulam mempunyai nilai yang sangat tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kemakmuran 1.12 kemakmuran daripada sistem ekonomi. Okey, bagaimana urusan ekonomi dijalankan di Tanah Melayu? Urusan ekonomi, kegiatan ekonomi yang dijalankan di Tanah Melayu. Kita tengok urusan ekonomi daripada urus niaga, bagaimanakah mereka menjalankan urus niaga. Kalau zaman sekarang, zaman kemajuan, urus niaga juga dijalankan dengan menggunakan internet. Kita boleh membuat pembelian secara online. Awak bank in sahaja, transfer sahaja duit. Jadi kita tengok pada zaman dahulu tu bagaimanakah kegiatan ekonomi dan urusan ekonomi dijalankan. Okey, yang pertama ialah melalui kegiatan perdagangan dan pelabuhan. NNM tu adalah singkatan kepada negeri-negeri Melayu menjalankan kegiatan perdagangan. Masyarakat negeri-negeri Melayu dahulu menjalankan kegiatan perdagangan kerana mempunyai pelabuhan di muara sungai yang strategik seperti pelabuhan Johor, Kedah, Kelang dan Melaka menjadi pusat mengumpul barangan dari timur dan barat.
Okey. Syah bandar dilantik bagi menguruskan pelabuhan. Pelbagai jenis rempah ratus didagangkan. Okey, contoh rempah ratus yang mana mak awak biasa guna. Nak buat kari, nak buat sup, sampai sekarang kita guna. Okey. Rempah ratus yang didagangkan seperti buah keras, kayu manis dan juga cengkeh. Okey. Apa lagi contohnya yang anak-anak boleh fikirkan? Okay, cuba fikirkan apa lagi rempah ratus yang terdapat di negara kita. Okey, baiklah, jika dilihat pada situ, pembesar yang menguruskan pelabuhan adalah Syah Bandar. Ini biasa keluar soalan namakan pegawai yang dilantik untuk menguruskan pelabuhan, namakan pembesar yang dilantik untuk menguruskan pelabuhan, dan jawapan yang anak-anak perlu beri ialah Syah Bandar. Yang mana Syah Bandar lah, jawatan Syah Bandar lah yang dilantik bagi menguruskan pelabuhan, bagi memastikan keamanan di pelabuhan. Okey, kegiatan urusan perniagaan juga, urus niaga juga dilakukan dengan timbang, sukat dan ukur. Timbang, sukat dan ukur. Masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak dan gantang. Cikgu pasti anak-anak biasanya anda dengar ialah cupak dan gantang. Okey, betul? Kemudian mengambil sukatan dari pedagang Cina menggunakan sistem kati, tahil dan juga pikul. Bagi emas dan perak, orang Melayu mengambil timbangan dari India, iaitu saga, mayam, bungkal dan kati. Biasa yang anda dengar ialah kati. Betul? Okey. Jadi apabila British sampai, British datang ke tanah Melayu, okey, muncul sukatan seperti ounce, pound, tan dan galen, yang mana ada kita gunakan sehingga sekarang. Okey, contoh kalau ounce ni, ounce biasa awak dengar kan, orang yang biasa buat kek ke mesti selalu guna ounce. Ataupun siapa yang tengok pada botol susu adik dia tu, berapa ounce, tengok dia akan ada ounce. Ounce ni ounce dia tulis sebagai OZ. Kalau awak tengok ounce, OZ, simbol dia kan. Okey, seterusnya urus niaga dalam bentuk mata wang. Kalau kita panggil sekarang duit lah, duit wang tu kan, yang mana bermula sejak zaman dahulu lagi. Pada mulanya, sebelum adanya mata wang, sebelum wujudnya mata wang ni, masyarakat pada zaman dahulu, pedagang menggunakan sistem barter. Apa itu sistem barter? Sistem barter ialah tukar barang dalam perdagangan. Okey, contoh macam mana tukar barang? Okey, cikgu nak daging, cikgu tukarkan kepada awak dengan, contoh cikgu nak kambing, cikgu tukarkan kepada awak dengan 10 ekor ayam. Macam tu. Sistem tukar barang. Okey, awak ada beras, saya ada sayur. Okey, kita pun tukar. Tukar suka sama suka. Sistem barter, yang mana pertukaran barang sebelum wujudnya mata wang. Okey, kemudian mata wang digunakan. Sebab itu munculnya mata wang, iaitu wang logam yang diperbuat daripada timah dan emas. Idea menggunakan mata wang dari logam, timah atau emas dalam urus niaga menjadi ikutan negeri-negeri Melayu yang lain untuk mengeluarkan mata wang sendiri. Contoh mata wang emas seperti mata wang emas Kedah, duit Kijang dan duit Pitih. Anak-anak boleh rujuk tengok dalam buku teks anda. Okey, kemudian dalam urus niaga terdapat juga sistem cukai. Okey, apakah sistem cukai? Aktiviti perdagangan yang pesat mengembangkan bidang percukaian. Apa yang dimaksudkan dengan cukai? Okey, nak tengok ya. Cukai ialah bayaran yang dikenakan ke atas hasil perlombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah dan akan disalurkan untuk memakmurkan negeri. Maksudnya cukai yang dikenakan kepada pedagang ni akan disalurkan untuk
akan disalurkan untuk kemakmuran negeri. Maksudnya dia akan menjadi hasil negeri. Okey, seterusnya kemakmuran di negara kita juga. Okey, kemakmuran di negara kita juga dikaitkan dengan kegiatan intelektual. Okey, kalau cikgu sebut intelektual, okey, mungkin anak-anak kata apa intelektual? Okey, intelektual ni ialah kegiatan pendidikan. Okey, kegiatan pendidikan yang mana terdapatnya pendidikan tidak formal. Ada dua jenis kegiatan intelektual ataupun kegiatan pendidikan pada zaman dahulu sehingga sekarang pun masih ada, iaitu pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. Okey, kita tengok apakah pendidikan tidak formal ni. Okey, pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga. Kanak-kanak diajarkan kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan kraft tangan. Okey, pendidikan formal ni yang mana berlaku di rumah, contohnya di rumah, yang diajarkan oleh ibu bapa dan juga penjaga, yang mana anak-anak ni biasanya dia mendapat pendidikan tidak formal ni daripada pemerhatian dia terhadap orang tua. Contoh, dia tengok okey macam mana mak dia basuh pinggan, macam mana mak dia lipat baju, macam mana mak dia memasak, macam mana ayah dia bercucuk tanam. Pendidikan tidak formal ni tak ada macam-macam ni. Okey, hari ni kita akan belajar tentang cara bercucuk tanam. Dia tak ada macam tu. Dia secara tidak formal yang dilakukan oleh ibu bapa dan diikuti oleh anak-anak. Ia juga diberikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita berbentuk teladan dan juga pengajaran. Okey, contoh pantang larang yang biasa mak awak sebut apa? Jangan menyanyi kat dapur. Nanti apa? Kahwin dengan orang tua. Tu adalah antara pantang larang. Jangan duduk atas bantal, nanti tumbuh bisul. Itu adalah antara pantang larang orang zaman dulu lagi, tetapi masih lagi disebut sehingga sekarang. Okey, selain itu, antara cerita rakyat yang diajarkan pendidikan tidak formal juga ialah melalui cerita rakyat, yang mana memberi pengajaran dan tauladan untuk mendidik anak-anak ni, untuk mendidik anak-anak bagi menjadi seorang yang, untuk mendidik anak-anak menjadi seorang yang baik, mempunyai peribadi yang baik, untuk mengajarkan anak-anak tentang ilmu agama. Okey, antara cerita rakyat yang menjadi tauladan ialah seperti Si Tanggang Anak Derhaka, yang mendidik anak tidak menderhaka kepada ibu bapa. Cerita Anjing dengan Bayang-Bayang pula memberikan nasihat kepada seseorang supaya tidak tamak. Okey, selain itu juga menggunakan pantun seperti burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kita perlu berbudi, kita perlu menghulurkan bantuan, kita perlu melakukan kebaikan. Betul tak? Okey, manakala bagi penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah, mereka menerima pendidikan tidak formal. Mereka juga menerima pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Dan matlamatnya adalah untuk membolehkan mereka berdikari apabila dewasa kelak. Okey, di Sarawak, pendidikan tidak formal diperolehi melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik. Contohnya cara berburu dan meramu hasil hutan. Itu adalah di Sabah dan Sarawak, mereka mengajarkan anak-anak supaya anak-anak bila besar ni dapat berdikari, dapat mencari makan sendiri, macam itulah. Manakala di Sarawak,
Di Sabah, pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak-kanak melalui keluarga di tempat mereka tinggal. Mereka diajarkan kemahiran seperti bersawah, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan menyumpit. Itulah yang mana ibu bapa mengharapkan apabila anak-anaknya didedahkan dengan pendidikan seperti ini, apabila dewasa mereka akan dapat berdikari untuk menyara hidup mereka. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada pendidikan. Kita pergi kepada pendidikan formal. Okey, slide cikgu bergerak ya. Okey, kita pergi kepada pendidikan formal. Okey, bagi masyarakat Melayu, okey, kita tengok dulu. Bagi masyarakat Melayu bercorak Islam, menekankan ilmu keagamaan dan dilaksanakan di surau, masjid, istana, pondok dan madrasah. Okey, baiklah, di istana, okey, pendidikan yang diberikan adalah hal yang berkaitan dengan pentadbiran negara dan sistem politik. Okey, contohnya yang diajarkan di Istana Anak Bukit Alustar Kedah. Okey, manakala di masjid dan di surau, pengajian merangkumi cara bacaan dalam solat, tajwid dan mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Contohnya pengajian di Masjid Kampung Hulu Melaka. Okey, manakala di pondok, mata pelajaran yang diajarkan ialah Al-Quran, ilmu hadis dan juga bahasa Arab. Okey, di madrasah pula, iaitu sekolah agama, ada sukatan pelajaran. Okey, madrasah ni dia seperti sekolah agama lah. Ada sukatan pelajaran dilaksanakan secara kelas, mempunyai tahap, diawasi mudir dan diselia jawatan kuasa keuangan. Mudir ni apa? Okey, mudir dalam bahasa Melayunya adalah pengetua. Okey. Kemudian di Sarawak dijalankan di masjid dan sekolah agama. Etnik beragama Islam belajar membaca Al-Quran, menulis tulisan Jawi dan cara beribadat yang diajarkan oleh guru Al-Quran, imam dan juga lebay. Maksudnya di Sarawak ni, bagi orang yang beragama Islam, sama juga seperti di Semenanjung, mereka belajar di masjid dan sekolah agama. Okey, juga pengajiannya juga menekankan tentang Al-Quran, tulisan Jawi, cara beribadat. Okey, manakala di Sabah, pendidikan formal amat terhad. Etnik beragama Islam belajar membaca Al-Quran dan belajar menulis Jawi, juga di surau, pondok dan juga rumah guru agama. Okey. Seterusnya, bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang pesat menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingkungan Franca dalam perdagangan di alam Melayu. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa lingkungan Franca? Okey, bahasa lingkungan Franca ni ialah bahasa rasmi yang digunakan untuk tujuan perdagangan di alam Melayu pada ketika itu. Okey, membuktikan ia kemampuan menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Penulisan karya kesastraan juga berkembang, membuktikan orang tempatan mempunyai cendekiawan yang menghasilkan kitab dan karya kesusasteraan bermutu tinggi. Contohnya ialah Tuhfaz An-Nafis, Misa Melayu, Hikayat Datuk Merpati Jepang dan lain-lain. Jadi hasil daripada karya-karya dihasilkan ni membuktikan bahawa di tanah Melayu juga mempunyai cendekiawan dan juga golongan bijak pandai hasil daripada pendidikan formal dan tidak formal yang terdapat pada ketika itu. Baiklah, jadi selesai sudah pembelajaran kita bagi 1.1 bab 1 1.1 kestabilan dan kemakmuran negara. Jadi cikgu nak anak-anak jawab soalan latihan ni. Terus jawab.
Terus jawab soalan ni sebab cikgu dah terangkan dari awal sampai akhir. Jadi cikgu nak anak-anak cuba menjawab soalan ini, dan latihan tugasan yang lain akan menyusul yang cikgu akan bagi melalui Telegram. Okey, jadi cikgu harap anak-anak bila tengok je 5 soalan ni terus boleh jawab. Terus ingat balik apa yang cikgu ajar. Okey, soalan pertama, siapakah yang menjadi lambang kedaulatan negeri? Kalau yang faham tu, lambang kedaulatan negeri ialah yang jawatan paling tertinggi dalam negeri tu. Okey, yang kedua, berikan tugas ketua kampung. Yang ketiga, senaraikan undang-undang bertulis. Contoh undang-undang bertulis. Kalau anak-anak masih ingat, kita ada 2 sistem undang-undang, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Jadi cikgu nak anak-anak senaraikan 2 undang-undang bertulis. Yang keempat, siapakah Ibu Sako? Okey, Ibu Sako ni terdapat dalam pentadbiran di Negeri Sembilan. Okey, dan yang kelima, nyatakan pembesar yang menguruskan pelabuhan. Siapa pembesar yang menguruskan pelabuhan, yang mana beliau ni dilantik oleh Sultan. Okey, jadi cikgu harap pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada anak-anak, dan anak-anak dapat membuat nota dan membuat latihan yang telah cikgu berikan. Baiklah, jadi terima kasih untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan sekian terima kasih.